Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya-Allah, nama saya Azamuddin bin Hawari D18310851. Saya akan menerangkan saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan berkaitan aplikasi terhadap profession. Yang pertama, aplikasi terhadap profession. Kebanyakan kod etika profession menekankan tanggungjawab untuk memberi kebaikan umum. Tanggungjawab kebaikan awam meliputi 3 aspek. Yang pertama iaitu kepimpinan sosial. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan kemahiran. Dan yang ketiga, mengekalkan dan menambahkan peranan profession berkenaan. Penyelidikan dan reformasi. Profesional bertanggungjawab menjalankan penyelidikan mengikut kepakaran dalam bidang masing-masing. Reformasi boleh dijalankan oleh golongan bukan profesional dengan bantuan daripada profesional. Ada 2 persoalan pokok dikaitkan dengan penyelidikan dan reformasi oleh profesional, iaitu yang pertama, tidak semua profesional ada kemampuan dan minat yang sama untuk menjalankan penyelidikan. Dan yang kedua, siapakah yang sepatutnya biayai penyelidikan dan reformasi tersebut. Jadi untuk yang seterusnya, saya serahkan kepada Afif Jazimi, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Jazimi bin Azuddin, nombor metrik D1831079, akan membentangkan poin seterusnya iaitu penyelidikan. Isu yang sering dikaitkan dengan penyelidikan ialah persetujuan daripada pihak yang terlibat. Unsur utama aspek persetujuan ialah kemampuan untuk memahami dan membuat pilihan. Kedua, menjelaskan alternatif yang sedia ada. Ketiga, dan menjangka risiko yang akan dihadapi. Nilai etika penyelidikan. Tanggungjawab melindungi orang lain daripada kecederaan atau mudarat. Kedua, nilai terhadap kegunaan dan faedah daripada hasil penyelidikan. Terakhir, penyelidikan yang tidak berfaedah tidak harus dijalankan. Seterusnya, reformasi. Reformasi banyak tertumpu dalam bidang guaman. Reformasi tidak semestinya melibatkan undang-undang, tetapi mungkin dalam bentuk-bentuk peraturan secara sukarela. Tanggungjawab melaksanakan reformasi berpunca daripada kepakaran dan sifat monopoli profesional. Menghormati profession. Perlukan profesional sentiasa prihatin dengan pandangan umum tentang profesionalnya. Mendapat penghormatan ada kaitan dengan memenuhi tanggungjawab profesion keseluruhan. Penekanan kod etika. Profesional sepatutnya beri gambaran bahawa mereka sentiasa hormat di antara satu sama lain. Profesional bertanggungjawab memberi maklumat tentang kecekapan dan peribadi bakal profesional yang akan masuk dalam profesi mereka. Profesional bertanggungjawab memikul beban bersama untuk penuhi peranan sosial profesi masing-masing. Isu identifikasi profesion. Profesion dikaitkan dengan kepentingan golongan tertentu. Isu ini timbul kerana kegagalan sediakan perkhidmatan yang semerata kepada semua pihak. Wallahualam, terima kasih. Terima kasih kepada Afif Jazimi. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai hak golongan profesional. Sebelum saya berbentang, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Izhar bin Idris D183107787. Hak golongan profesional. Profesional yang bekerja dengan majikan mempunyai beberapa hak, iaitu hak membuat penilaian secara bebas,
Yang kedua, hak menolak daripada melakukan sebarang tindakan tidak beretika dan melanggar undang-undang. Yang ketiga, hak bercakap kepada umum tentang tugas dan tanggungjawab. Yang keempat, hak melibatkan diri dalam persatuan. Yang kelima, hak melindungi klien dan orang awam daripada kemudaratan yang dilakukan oleh orang lain. Hak yang terakhir ialah hak mendapatkan pengiktirafan profesional hasil kerja-kerja yang dilakukan. Seterusnya, meniup whistle. Whistle atau whistle blowing. Pendedahan tentang salah laku dan perbuatan tidak beretika dalam sesebuah organisasi oleh pekerja atau bekas organisasi tersebut. Perbuatan meniup whistle ini mempunyai dua ciri utama, iaitu tindakan mendedahkan bahan-bahan maklumat itu dipercayai ada kaitannya dengan masalah etika yang serius. Seterusnya, ejen. Orang yang mendedahkan ialah pekerja atau sesiapa yang ada hubungan dengan organisasi berkenaan. Ciri utama yang kedua ialah penerima maklumat, iaitu maklumat itu disampaikan kepada seseorang atau organisasi yang ada kuasa untuk membuat sesuatu tindakan. Seterusnya, panduan etika meniup whistle. Panduan etika meniup whistle mempunyai 3 keadaan yang membolehkan seseorang profesional untuk meniup whistle. Yang pertama, jika kesan perbuatan tidak beretika itu mendatangkan kemudaratan serius kepada masyarakat. Yang kedua, jika keprihatinannya telah diberitahu kepada pihak atasan organisasi. Dan yang terakhir, jika pelbagai usaha melalui saluran tertentu dalam organisasi tidak berkesan. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Syuhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syuhaib bin Jeffrey, nombor metrik D183111020. Seterusnya saya akan membentangkan poin seterusnya, iaitu poin yang keempat, iaitu perbuatan meniup whistle menjadi obligasi moral jika yang pertama, keadaan itu benar-benar berlaku dan polisi syarikat adalah salah. Dan yang kedua, dapat dibuktikan pendedahan itu supaya dapat menghindar masyarakat daripada mudarat. Yang kelima, iaitu prosedur meniup whistle. Iaitu yang pertama, dalam keadaan ini biasanya dimulakan dengan menggunakan saluran yang betul dalam organisasi. Kemudian, kemukakan bantahan dengan segera kepada pihak atasan. Ketiga, ambil kira perasaan orang yang terlibat. Keempat, tumpukan kepada isu dan bukan kepada individu. Kelima, beritahu kepada ketua secara formal atau tidak formal. Keenam, dakwa dengan rekod atau dokumen yang relevan. Ketujuh, minta nasihat daripada rakan sekerja. Yang ke-8, sebelum didedahkan kepada pihak luar, bincang dengan jawatan kuasa disiplin organisasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, minta nasihat peguam mengenai perkara yang berkaitan dengan undang-undang. Slide seterusnya iaitu pemantauan tingkah laku profesional. Secara umumnya, profesional mempunyai peraturan yang tersendiri. Kawalan dan pemantauan tingkah laku profesional dalam berbagai bentuk. Keahlian seseorang dalam pertubuhan profesional boleh ditamatkan jika berlaku pelanggaran peraturan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, selain itu, pihak berkuasa juga boleh menggantung atau menarik balik semula lesen pengamal profesional, iaitu seperti contoh lesen amalan guaman bagi peguam. Sekian daripada saya. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Rafi bin Muhammad Isa, nombor metrik D1831099. Kemasukan menjadi ahli profesional. Keahlian dalam suatu profession diambil kira kesamaan peluang, dapat ambil kira ideologi politik, kaum, jandina dan lain-lain. Seseorang yang mendapat ijazah tidak secara automatik boleh jadi pengamal bidang masing-masing. Perlu menjadi ahli pada profesional masing-masing dan mendapatkan lesen atau tauliah untuk menjadi pengamal persendirian.
Kemasukan ke dalam profession haruslah berdasarkan kepada kompetensi. Matlamat utama diberi lesen ia untuk melindungi awam daripada perbuatan tidak beretika dan tidak kompeten oleh seorang profesional. Kriteria etika kadang-kala kabur dan boleh mewujudkan prasangka dan diskriminasi. Dari segi disiplin, ada setengah profesional kurang beretika. Masyarakat boleh kenakan hukuman kepada profesional seperti menyalahkan profesional secara terbuka, pemulauan, menafikan keahliannya dalam mana-mana bidang profesional, mendakwa di mahkamah. Kepentingan profesional dan awam selalunya tidak selari, namun masih ada kepentingan sama seperti kepentingan diri seperti kepentingan ekonomi, teknikal seperti kaedah pembinaan, budaya seperti kesihatan dan keselamatan. Autonomi profesional dianggap ciri-ciri penentu bagi satu-satu kes dan merupakan ciri utama suatu profesion. Ada dua bidang autonomi profesional. Yang pertama, pembentukan dan penguatkuasaan norma-norma profesional di kalangan profesional. Yang kedua, pengurusan aktiviti profesional sama ada dalam organisasi awam atau persendirian. Nombor 3, sebab utama profesional perlu autonomi, iaitu mereka sahaja yang pakar dalam sesuatu bidang. Penilaian mereka perlu bebas daripada pengaruh luar. Yang ketiga, memastikan kerahsiaan hubungan profesional klien terpelihara. Yang seterusnya, pendekatan baru pemantauan terhadap golongan profesional, iaitu pelibatan orang biasa. Penguatkuasaan yang berkesan, iaitu asas kepada disiplin itu sendiri. Yang seterusnya, setiap profesional sepatutnya melaporkan salah laku profesional lain. Yang ketiga, perlunya penyiasatan menyeluruh terhadap salah laku profesional. Yang seterusnya, proses dan prosedur untuk melaksanakan tindakan disiplin terhadap profesional yang tidak beretika. Seterusnya, motivasi kepatuhan, iaitu kaedah penyerapan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kursus etika profesional dan seterusnya pendidikan klinikal, iaitu ikut bidang atau profesion. Seterusnya, kod etika, dokumen rasmi yang menyatakan nilai-nilai utama sesebuah organisasi untuk dipatuhi oleh ahli organisasi tersebut. Yang kedua, umumnya kod etika profesional menekankan perkara-perkara berikut, iaitu norma-norma profesional yang perlu dipatuhi, akuntabiliti dan tanggungjawab profesional. Seterusnya, bentuk-bentuk penyelewengan yang perlu dihindarkan. Seterusnya, bentuk-bentuk hukuman yang dikenal